5 harta karun yang masih belum dijumpai. Pernahkah anda melihat filem-filem tentang pencarian harta karun? Harta karun sememangnya wujud di dunia ini kerana banyak harta karun telah pun ditemui oleh para penyelidik pada zaman sekarang. Tetapi, masih ada harta karun yang masih menjadi tanda tanya dan juga belum dijumpai. Mari kita kenali 5 harta karun yang masih belum dijumpai. Nombor 5, Tasik Guatavita. Tasik Guatavita adalah tempat di mana manusia purba dari Colombia iaitu Amerika Selatan dulu pernah menyelimuti dirinya sendiri dengan debu emas lalu mengayuh ke tengah tasik dan menyebarkan emas dan berlian ke dalam tasik sebagai korban kepada berhala mereka. Tasik Guatavita sempat menimbulkan kekacauan di Amerika Utara ketika itu yang juga ikut membangun terhadap mitos El Dorado iaitu bermaksud kota emas. Percubaan pertama untuk mengambil emasnya dilakukan oleh Hernan Perez de Quesada pada tahun 1545. Nombor 4, harta karun Captain Kidd. Captain Kidd adalah seorang kapten kapal bajak laut yang ditahan oleh kerajaan Inggeris kerana rampasan dan pembunuhan dan akhirnya dia digantung sampai mati. Takut digantung, Captain Kidd akhirnya menanam harta karunnya dan meminta para eksekusionernya untuk memburu harta karun tersebut dan mengambilnya. Para eksekusioner tersebut sempat mendapat harta itu, tetapi Captain Kidd tetap digantung dan dimasukkan ke dalam aspal. Lalu digantung di atas sungai Thames ketika kerajaan-kerajaan Inggeris memberikan gaji yang lebih besar kepada eksekusioner Captain Kidd. Nombor 3, Emas Montezuma. Zaman dahulu, para Aztec bermaharajalela di Mexico. Mereka membina kerajaan-kerajaan yang megah, dipenuhi dengan kekayaan dan kemakmuran. Hingga akhirnya para peneroka Sepanyol datang. Kerana ketamakan dari para orang Sepanyol, mereka mengambil alih istana Aztec dan membunuh para raja-raja mereka termasuk Montezuma iaitu seorang raja Aztec yang terkenal. Mereka juga melelehkan patung-patung emas milik Montezuma yang tersebar di Tenochtitlan, ibu kota Aztec ketika itu. Hingga akhirnya, masyarakat Aztec merasa mereka telah dibohongi dan memburu para orang Sepanyol keluar dari Tenochtitlan. Malangnya, kerana mereka masih terus saja rakus, para peneroka Sepanyol tersebut terus cuba membawa emas yang berjaya mereka lelehkan. Malangnya, emas yang mereka cuba bawa terlalu berat. Para orang Sepanyol tersebut akhirnya terjebak dan tidak boleh keluar. Nombor 2, Telaga Oak Island. Oak Island terdapat di sebuah pulau kecil di Nova Scotia, Kanada. Ia adalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Suatu hari di tahun 1775, seorang penebang kayu Daniel March Guinness sedang berjalan di pulau tersebut untuk mencari kayu ketika ia menemukan sebuah sumur. Sumur tersebut amat dalam dan ia begitu yakin bahawa ada harta karun di dalamnya. Logika menyatakan bahawa tidak ada orang yang tinggal di situ, untuk apa membangun sumur. Beberapa abad kemudian, pencari harta karun mulai mencari di sumur itu dan hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ada emas di dalamnya atau bahkan kedalaman sumur tersebut. Sumur Oak Island tetap menjadi misteri. Harta karun Nazi. Ketika Perang Dunia Kedua, Nazi mempunyai sebuah rencana rahsia yang amat licik, iaitu cuba menghancurkan ekonomi Amerika dan Inggeris dengan cara membanjiri kedua-dua negara tersebut dengan mata wang palsu yang tidak berharga. Modal yang digunakan untuk operasi ini adalah karya-karya seni mahal dan emas rampasan dari negara Eropah lain. Operasinya disebut Operasi Bernard, namun operasi ini terpaksa gagal ketika Amerika mematikan Nazi pada 1945. Tidak mahu kehilangan modal mereka, para Nazi terpaksa membawa karya-karya seni dan emas mereka, membungkusnya ke dalam plastik dan peti besi, lalu menceburkannya ke dalam tasik Toplitz. Tasik Toplitz ini begitu tinggi di atas pergunungan dan begitu dalam hingga beberapa meter di bawah permukaannya.